بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat. Alhamdulillah. Sebelum itu sama-sama saya ingatkan diri saya dan juga jemaah sekalian, insya-Allah sama-sama kita niatkan iktikaf. Mudah-mudahan tak rugilah selama hampir sejam kita dengar ceramah malam ni, insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala iktikaf, insya-Allah. Okay, alhamdulillah, yang kami raikan, ahli Jawatan Kuasa Surau Ahmad Ghazali meraihkan Ustaz Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Datang dari jauh Ustaz, dari Melaka, pusing daripada Kedah ke Melaka, insya-Allah mudah-mudahan hampir 2 jam Ustaz sampai sini, mungkin dapat rehat seketika. Okey, sebelum kita teruskan seminit 2, insya-Allah saya ambil masa. Okey, dan juga diraikan juga ahli Jawatan Kuasa Surau Ahmad Ghazali, dan juga jemaah-jemaah yang hadir, tidak lupa rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, mungkin juga jemaah-jemaah sekitar yang datang pada untuk kita dengar sama-sama ceramah pada perdana pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, baik, saya rasa tajuk pada hari ini agak menarik untuk dikongsikan bersama, iaitu andainya Rasulullah masih ada, laukan namanya, insya-Allah mudah-mudahan apabila kita datang pada hari ini, insya-Allah terdetiknya dan juga makin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum Rasulullah meninggal pun Rasulullah sentiasa doakan kita, Rasulullah sentiasa ingatkan kita sebagai umatnya, insya-Allah mudah-mudahan pada hari ini insya-Allah Ustaz akan kupas tajuk yang agak menarik, insya-Allah. Okey, baik. Dan juga mungkin saya nak promosi dah sikit majlis keluarga mereka ni. Di surau kita ni, kalau tuan-tuan nampak ada projek dah sikit, insya-Allah, yang mana di luar sana ada penambahan sikit, dan di ruang ni ada juga, insya-Allah, bakal ditambah baik mihrab, insya-Allah. Betul Haji Isyu, akan tambah baik. Mana-mana ada jemaah yang berkelebihan dari segi kewangan bantu untuk menyalurkan sumbangan, insya-Allah boleh diajukan kepada ahli Jawatan Kuasa Surau, insya-Allah mudah-mudahan. Dan juga saya rasa tak perlu kita nak kenalkan lebih panjang. Ustaz ni merupakan selebriti dakwah lah, kita kenal. Kalau ditanya Ustaz TV3 tu, TV9 kan, dan juga radio-radio, insya-Allah kita dapat kenal lah. Mungkin kita boleh search nanti kat YouTube. Tanpa saya memanjangkan kalam, jemaah tak sabar, insya-Allah, untuk mendengar perkongsian daripada Ustaz. Saya jemput dan silakan, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni, insya-Allah. Macam disebut oleh Tuan Pengurusi tadi, jauh sungguh hari ni. Hari ni kalau hari Ahad ni orang bergerak daripada selatan nak bergerak balik ke Lembah Kelang ni untuk esok kerja kan. Itulah cerita yang saya tadi. Pada keluar rumah dia pukul 3.30. Sampai lah maghrib, subhanallah. Lagi nak balik lagi tak apalah, lapang lah. Kalau actual, kalau perjalanan straight tu lah sejam lebih sikit lah. Subhanallah. Itulah cabaran-cabaran kita ni, insya-Allah. Nak banding dengan apa yang dilalui oleh Nabi SAW, kita ni jauh sangat-sangat lah. Jadi stop complaining orang panggil. Berhenti daripada kita duk komplain. Tugas kita ialah untuk salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ajak masyarakat untuk agama Allah SWT. Ini semua kena buat. Semua daripada kita kena buat. Kalau Nabi SAW duk ada dengan kita, salli ala Muhammad, apa yang Nabi SAW nak daripada kita? Kalau Nabi SAW duduk dengan kita lah ni, apa yang Nabi SAW nak? Nabi SAW nak untuk kita ikut dia. Nabi SAW nak untuk kita ikut dia. Nabi SAW kata, salli ala Muhammad, semua orang akan masuk syurga. Setiap daripada kita semua akan masuk syurga, kecuali orang yang tak mau. Siapa yang tak mau ni? Sahabat tanya, adakah orang yang tak mau masuk syurga? Ada, kata Nabi SAW. Siapa yang ikut perintah aku, maka dia nak masuk syurga. Siapa yang tak mau ikut perintah aku, maka dia tak mau masuk syurga Allah SWT. Kita pun nilai kita ni duduk dekat mana. Tuan-tuan, subhanallah, Allah takdirkan kita hidup jauh daripada zaman Nabi SAW. Zaman yang paling istimewa, zaman yang paling indah ialah zaman Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu para sahabat Nabi SAW sangat seronok duduk dengan Nabi SAW. Nabi SAW ni cinta hati dia, buah hati dia, sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia cerita, aku ni cari peluang saja untuk pi duduk dekat dengan Nabi SAW, duduk bersendirian dengan Nabi SAW. Kalau dapat duduk bersendirian dengan Nabi SAW ni seronok, dapat ilmu, dapat nasihat. Itu para sahabat Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk di rumah, balik daripada majlis Nabi SAW, duduk di rumah San, Allah Rabbi SAW, rindu pula dekat Nabi SAW. Pi cari duduk kat jalan-jalan, kod-kod Nabi SAW lalu, mereka boleh tengok Nabi SAW pun madai dah. Dapat tengok Nabi SAW lalu depan, itu pun dah madai dah. Sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya para sahabat waktu tu, kalau dapat pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dapat cium sallallahu alaihi wasallam tangan Nabi SAW, dapat cium pipi Nabi SAW, dapat peluk tubuh Nabi SAW, Allah ni'matlah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi SAW ni sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan ingat, waktu Nabi SAW menyampaikan dakwah tu, ada juga orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Kalau Nabi duduk dengan kita sekarang ni, kita yang duduk kat depan ni, yang duduk dekat kawasan ni, agak-agak nak jadi orang yang ikut Nabi SAW ke, ataupun akan jadi orang yang menentang Nabi SAW? Faham tak faham tu? Kita duduk dengar cerita tentang Nabi SAW, duduk dengar cerita para sahabat, duduk cerita Nabi SAW ni cantik wajah dia, cantik. Jabir kata, aku tengok Nabi SAW, aku tengok bulan purnama. Demi Allah, Nabi lebih cantik, lebih indah daripada bulan purnama.
Tak ada laki-laki, kata Jabir, kata seorang sahabat yang lain, yang memakai baju berwarna merah dengan rambut yang mencecah bahu. Bila ditiup angin tu, rambut ni menepuk-nepuk bahu, yang lebih cantik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang ni kalau dia nak cinta kat seorang, dia nak fall in love dengan seseorang, dia nak suka dengan seseorang ni, dia ada sebab. Sebab yang pertama, suka kat seseorang ni tak pasal apa? Sebab cantik. Betul tak ni? Kita suka kat seorang sebab cantik. Waktu kahwin dulu ni, tuan-tuan duduk depan saya ni, kahwin dulu, tengok tak muka isteri tu? Tengok ke? Kata tak apalah, pilihlah siapa-siapa, saya pun okey, siapa-siapa pilihlah, tak mana-mana, kat orang asli ke, orang Afrika ke, orang ni apa. Ada macam tu? Tak ada. Orang kata adalah orang duk berkenan ni, adalah mak duk berkenan sangatlah tu dengan anak mak ngahang tu. Yang mana tu yang duk gunung mak ngaliha tu, dia berkenan sungguhlah kat anak dia. Anak dia yang mana satu? Anak dia yang duk mengaji dekat UiTM tu. Oh, boleh tak saya nak tengok sat gambar dia macam mana? Yang nak tengok tu pasal apa? Nak tengok tu sebab benda tu tak bagi berkenan kat hati. Kalau tengok-tengok tak berkenan, kata apa? Tak apalah, kita cari orang lain tengoklah. Tapi mak berkenan sungguh dengan dia, tak apalah, mak berkenan, mak menikahlah dengan dia, saya tak mahu. Saya kata lah, tenang saja mak. Sebab apa? Sebab manusia sifat dia akan suka dan cenderung kepada orang yang cantik. Tapi cantik ni subjektif, berbeza. Ada orang cantik baginya putih, ada orang cantik baginya gelap. Dia kata, saya suka ustaz tall, dark and handsome. Tu. Jadi ustaz out of the picture, tak masuk. Ustaz tak tall, tak dark dan tak handsome. Kan? Dia maksud dia Syed. Ada orang dia suka gemuk, ada orang suka kurus. Salih alaihi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, sifat Nabi mutawassit. Mutawassit ni apa? Pertengahan. Sifat Nabi. Ada orang disuka orang tinggi. Nabi laysa bil tawil wala bil qasr. Nabi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Nabi pertengahan. Ada orang suka kurus, ada orang suka gemuk. Nabi SAW tidak terlalu kurus, Nabi SAW tidak terlalu gemuk. Badan Nabi sedang-sedang saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rambut Nabi kerinting sangat dah, lurus sangat pun tak. Rambut Nabi SAW tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting, pertengahan rambut Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW putih, putih merah, putih kemerah-merahan. Kita ni biasanya suka orang putih-putih lah. Sebab tu nanti bila kita masuk syurga, bidadari semua putih, tak ada bidadari hitam. Bidadari semua putih. Putih bidadari ni sampai ke tahap kalau dia minum air ni nampak ni turun ni. Tengok betis dia tu, nampak urat-urat kat betis tu. Subhanallah. Putih sungguh. Sallallahu alaihi Muhammad, itu bidadari. Maka sifat manusia ni dia suka kepada yang putih. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW putih merah, blushing merah ni. Kalau Nabi SAW marah, nampak muka Nabi SAW ni memerah. Nampak merah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kalau Nabi SAW ada benda yang tak senang, boleh nampak muka dia, boleh perasan muka dia. Nabi SAW Sallallahu alaihi Muhammad. Handsome, tak ada orang. Nabi Yusuf alaihissalam tu cantik, cantik sampai dalam Allah cerita dalam Quran, bagi pisau tengok kepada Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam sampai terpotong jari ni. Mana pernah kita tengok orang cantik sampai terpotong jari ni? Saya tak pernah tengok orang cantik sampai makan sampai potong jari-jari tak sedap. Tak pernah jadi macam tu. Nak cerita cantik yang Nabi Yusuf AS sampai macam tu. Tuan-tuan percaya tak sampai macam tu? Wajib percaya, Allah cerita dalam Quran. Nak cerita cantik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu cantik, Nabi kita Muhammad SAW lagi cantik daripada Nabi Yusuf AS. Subhanallah. Macam mana tuan? Kita tak pernah tengok. So kalau cantiknya macam tu, cantik sangat macam tu, orang terdorong tak dekat dia? Mesti orang akan terdorong dekat dia.
Sebab tu para sahabat duk cerita, kalau kami duduk dalam majlis Nabi SAW lalu, mesti orang akan perasan. Kalau kita lalu orang tak perasan pun. Nampak mai dah semalam surau. Kita mai, loh tak nampak pun hang mai. Loh aku duduk kat depan, loh tak perasan pun hang. Pasal apa? Pasal kita ni orang tak ada apa-apa. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi lalu je mesti orang akan perasan. Nak kata cantik yang Nabi SAW, segak. Kalau duduk depan Nabi, menghadap kepada Nabi, pasti jatuh cinta dekat Nabi SAW. Tahu pasal apa? Sebab Nabi ni Rasul. Bukan sekadar Rasul, kekasih Allah. Bukan sekadar kekasih Allah. Nabi paling akhir. Nabi yang menjadi penutup sekalian Nabi. Bukan setakat jadi penutup sekalian Nabi, Sayyidil Mursalin, penghulu kepada segala para Rasul. Nabi SAW penghulu. Maka layak je Nabi SAW tu cantik macam tu. Faham tak faham soalan saya tu? Layak sangatlah. Dan pula tu Nabi SAW ada satu tugas. Tugas dia ialah untuk mengajak orang kepada agama. Maka kelebihan orang yang segak, orang yang cantik, orang yang kemas, ialah orang sentiasa terdorong untuk mendekati dia dan gunakan kelebihan tersebut untuk mengajak orang kepada Allah. Faham tak ni? Sebab tu orang-orang yang dipanggil da'i ilallah ni, dia kena smart, kemas. Kita ni kullukum da'i, setiap pada kita ni semua da'i. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah maka dia adalah da'i. Ni semua tugas kita kena buat, bukan tunggu ustaz saja. Setiap orang yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena buat kerja ni, ajak orang pada agama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu 3 benda yang kita kena buat. Kamu ni sebaik-baik, sallallahu alaihi Muhammad, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah daripada kalangan manusia seluruh ni. Tugas kamu nak kena buat apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan. Ajak orang buat baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, duk ajak orang buat baik ni bukan sebab kita baik, ingat tu elok. Duk ajak orang buat baik ni bukan sebab kita baik. Sebab kita tak baiklah duk ajak orang buat baik. Dengan duk ajak orang buat baik tu menyebabkan dia memaksa diri kita untuk buat baik. Duk ajak orang buat baik, takkan nak buat benda tak baik. Kita suruh main sunat, tiba-tiba kita tak buat, rasa pelik sangat, akhirnya memaksa diri kita untuk buat. Nombor 2, pasal tak baiklah duk ajak orang buat baik. Pasal tak baiklah duk halang orang buat maksiat. Pasal apa? Pasal dengan duk halang orang buat maksiat, dia menghalang kita juga daripada buat maksiat. Kita duk tak bagi orang buat tu, tak bagi orang buat ni, tapi kita buat tak betul, maka automatik dia akan menghalang diri kita daripada melakukan perkara yang sama. Maka dalam keadaan kita nak mengajak orang buat baik dan halang orang buat maksiat, tahu apa kita kena ada? Kita kena ada personality. Kita kena ada personality. Personality kita ni tuan-tuan, ada bimbingan dia. Siapa bimbingan dia? Rasul SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu, sallallahu alaihi Muhammad, ada apa? Uswah hasanah. Maksud apa dia ni? Contoh teladan yang paling baik. Nak berpakaian, pakai cara Nabi SAW. Nak bercakap, cakap cara Nabi SAW. Nak berakhlak, akhlak cara Nabi SAW. Simpan janggut cara Nabi SAW. Simpan rambut cara Nabi SAW. Cara nak dakwah, cara nak bercakap, cara berpakaian, akhlak, semuanya ada panduan dia. Nama baginda Rasul SAW. Sebaik-baik panduan. Faham ni? Yang kedua, pasal apa kita cenderung untuk suka dekat seseorang? Pasal apa? Pasal akhlak. Akhlak. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang baik, kebiasaannya orang baik orang suka. Jarang orang suka orang tak baik. Aku suka sungguhlah dekat dia tu, insya-Allah berkenan sungguhlah. Pasal apa berkenan sangat tu? Pasal dia tu memang ganas, gangster tak ada orang lah. Dia pukul-pukul orang tu yang aku suka. Dia pelik ni orang ni. Orang ni ada masalah agaknya. Tapi tuan-tuan, biasanya kita akan suka kepada orang yang akhlaknya baik. Cakap perkataan dia lemah lembut, sallallahu alaihi wasallam, tak suka maki-maki hamun orang.
Tidak ni Ustaz Ahmad. Setiap 4 sifat yang dia akan diharamkan dia masuk neraka. Hayyin, layyin, sahl, qarib. Hayyinan, layyinan, sahlun, qaribun. Hayyin lain sifat lemah lembut. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik tutur kata, akhlaknya baik, merendah diri depan orang, hayyin layyin. Sahl, pemudah, mudah orang nak dekat dengan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, mudah untuk bincang. Ada tak orang macam tu? Kalau nak bincang lain, bincang dengan dia tu. Itu mudah sikit sembang-sembang dengan dia. Oh dia ni, dia tu payah nak sembang dengan dia, payah kira. Ada orang biasa macam tu. Dia ni bukan orang sahl. Kita tak boleh tu. Kita ni orang mudah maksud bukan orang jenis ambil mudah dah, bukan jenis ambil mudah, tetapi mudah nak berbincang tu mudah dia, nak slow talk dengan dia mudah. Ada masalah sikit dengan dia, aku minta maaf, tak apa okey. Jenis macam tu. Ada orang, aku salah buat lah. Inilah masalah orang macam ni. Mengaji dulu tak mau, orang buat kuliah tak mau nak mai. Jadi payah. Ini orang tak mau. Qarib ni apa? Mudah didekati. Ada tak orang kalau ada apa masalah dalam ramai orang cari dia? Ni biasa dekat masjid mesti ada orang seorang macam ni. Ada problem apa sikit, telefon dia. Ni hang dekat mana ni? Ada masalah sikit kat surau ni. Sat aku mai. Dia ada orang macam tu. Kereta kita rosak tepi jalan, orang pertama yang main dalam kepala kita orang ni. Ada orang macam tu. Dia panggil orang yang qarib, orang yang mudah untuk didekat. Orang yang mempermudahkan urusan kita. Orang ni orang yang akan Salih Asyamat haram, dia akan masuk neraka Allah SWT. Akhlak, dia panggil akhlak. Salih Asyamat. Maka orang yang akhlak baik ni orang suka. Sebab tu saya selalu sebut, jadi orang akhlak baik. Orang yang baik ni bukan rugi, sikit pun tak rugi. Kalau dia sakit, orang doa kat dia. Betul tak ni? Kena COVID tu haji tu, dia orang baik. Kita buat solat hajat. Betul tak ni? Kalau orang yang jenis orang meluat yang cakap kasar maki hamun orang mah, jenis payah cerita punya. Dengar-dengar dia sakit tu orang kata apa? Alhamdulillah. Kita buat solat hajat dah tak faham buat lah. Kita pun tak teringin nak buat. Doa apa bagi mati cepat-cepat dah. Salat. Tuan-tuan, bukan setakat orang baik ni manusia doa. Para malaikat pun doa kat dia. Tak rugi jadi orang baik. Akhlak dengan akhlak yang baik. Baik tutur kata, baik bahasa. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ya, Sallallahu Muhammad mudah untuk didekati, mudah untuk dibawa bincang sebagainya. Maka tuan-tuan, orang-orang yang macam ni, orang yang akhlak baik, orang akan suka. Dan bila dia akhlak baik, maka apa yang akan berlaku? Orang akan mudah untuk ikut dia, ikut apa yang dia nak bawa. Kadang-kadang tak payah bercakap. Nak dakwah orang ni kadang-kadang tak payah bercakap, akhlak je. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ni siapa? Selepas pada Nabi SAW, orang yang pernah berjumpa Nabi, nama dia sahabat. Orang yang tak pernah berjumpa Nabi tapi berjumpa sahabat, nama dia tabi'in. Orang yang pernah berjumpa tabi'in tak pernah berjumpa sahabat, nama dia tabi'in. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Nak dapat ciri sahabat ni, dia hidup zaman Nabi SAW, dia masuk Islam, dia kekal dengan Islam sampai ke akhir hayat dia, dan dia pernah bertemu Nabi SAW. Kalau tak pernah berjumpa Nabi, cukup syarat yang lain. Hidup zaman Nabi, masuk Islam zaman Nabi, kekal Islam sampai mati, tapi tak pernah berjumpa Nabi, dia tak lekat jadi sahabat, dia jadi tabi'in walaupun hidup zaman Nabi. Salah seorang yang masyhur sangat tabi'in ni siapa? Yang hidup pada zaman Nabi, pi nak jumpa Nabi, tak pernah berjumpa. Pi sampai depan rumah Nabi, Nabi SAW tak ada di rumah, dia patah balik, tak jumpa Nabi SAW, tapi hidup zaman Nabi, sangat masyhur. Para malaikat sebut nama dia, doa sangat makbul. Siapa nama dia? Uwais Al-Qarni. Ada salah seorang tabi'in, nama dia Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, rumah dia duduk bawah bukit. Ni macam tuan-tuan ni lah. Saya seronok pagi-pagi hari tadi. Syok ni. Tengok bawah nampak cantik je. Pergi toilet belakang lagi best.
Mana? Tengok, oh view lawa je, duduk atas bukit. Ada orang duduk bawah sana. Rumah Imam Hasan Al-Basri, rumah dia duduk bawah. Ada seorang rumah duduk atas bukit. Salli ala Sayyidina Muhammad di atas rumah Imam Hasan Al-Basri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang duduk atas rumah dia tu orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Satu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Kawan yang bukan Islam tadi ni, dia ni orang baik, orang akhlak baik, jadi orang sayang lah. Cuma dia ni tak masuk Islam lagi lah. Dia turun pergi ziarah Imam Hasan Al-Basri. Dia pun sembang. Apa khabar, macam mana lah ni? Tak apa, sihat sikit. Macam tu lah, sembang lah, betul lah. Tiba-tiba dia tengok di sisi dia tu, dekat dengan tempat dia tu, ada satu bekas, satu baldi. Baldi itu menadah air yang turun daripada atas. Dia kata, ni baldi apa ni? Tengok macam lama dah duduk kat sini. Dia kata, baldi ni tahan ayak. Ayak apa? Ayak najis. Ayak najis daripada mana? Ayak najis daripada rumah atas. Rumah siapa? Rumah dia. Rumah dia ni. Astaghfirullahalazim. Berapa lama dah duduk tadah najis ni? Tak lama. Berapa lama? 20 sanah. Apa 20? 20 tahun. 20 tahun tadah ayak najis daripada rumah sebelah. Komplain sepatah pun tak. Kita kalau ayak nitik pada rumah atas, tuan-tuan, faham? Mau bergaduh, tuan-tuan, boleh bom nuklear kat atas tau. Kalau ada doa makbul tu, kalau tuan-tuan bangun pukul 3, 4 pagi, ya Allah, engkau timpakanlah bukit ni atas kepala ni. Allah agaknya. Dia tak tahu kalau jatuh atas dia tu dengan kita-kita sekali kena. Allahu Rabbi. Komplain tak. Dia tu tadah aja. Ya Allah, baiknya akhlak, subhanallah. Sahabat bersaksilah hari ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Rabbi, salli ala sayyidina. Itu akhlak. Maka akhlak ni menyebabkan orang dekat. Maka tak ada orang yang akhlaknya lebih hebat daripada akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bahasa sangat lembut, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi, kalau Nabi SAW cakap, dia cakap sepatah-sepatah. Perkataan-perkataan Nabi SAW daripada ayatnya terputus. Putus dengan maksud supaya mudah orang boleh faham, mudah orang boleh hafaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Nabi SAW nak tunjuk apa-apa, dia tak tunjuk macam ni. Kata dalam kitab Imam At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, kata apa? Nabi SAW tunjuk dengan tunjuk seluruh tangan. Tunjuk. Kita tunjuk macam ni. Orang Melayu ada. Macam ni kan. Ni bukan jari telunjuk. Jari telunjuk yang ni. Boleh tak tunjuk macam ni? Boleh lah. Ni jari telunjuk. Nama apa jari telunjuk? Yang ni apa dia? Ibu jari. So sesuai lah kita apa? Boleh tak tunjuk kat saya? Tunjuk macam tu. Kalau nak guna yang ni, boleh tak ibu jarikan saya kat mana? Tadi ibu jari ni. Tapi nak cerita akhlak. Kalau Nabi SAW sembang, orang panggil Nabi SAW, apa Nabi SAW? Cara respon Nabi SAW macam mana? Nabi akan beralih seluruh badan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi akan beralih seluruh badan dia. Pasal apa Nabi beralih seluruh badan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW beralih macam mana? Nabi akan beralih satu badan menghadap kepada orang tu. Kalau kita, Waalaikumsalam Allah kata, macam tu lah agak. Waalaikumsalam Allah kata. Atau jawab salam tu kira ahli syurga dah. Ini masa. Baik sangat dah tu. Boleh jawab salam tu. Senyum kan. InsyaAllah. Bapak sihat ke? Sihat. Oh, Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik sangat dah. Kalau tak baik lah. Salam. Assalamualaikum. Apa? Oh, tu tak baik tu. Apa salam-salam. Betul kan? Kenal ke? Tak kenal. Apa bagi salam? Orang buat rajin buat. Dia kata dia marah pula orang bagi salam kat dia. Nabi kata bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang apa? Orang yang kamu tak kenal. Nabi suruh bagi salam. Ya, orang Islam bagi salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi Muhammad.
kata sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, ayu islami khairan, orang Islam lagu mana yang paling baik sekali? Orang yang paling baik sekali kata Nabi SAW, dia sebarkan salam, dia menyampaikan salam. Sampaikan salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Assalamualaikum, jumpa siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jadi kebiasaan kita. Kita bagi salam kat orang kita kenal je. Siapa kata lagi kenal lagi tak bagi salam? Tu ni. Sisi dia lalu kat sana, kita duduk berdiri tepi masjid, dia lalu kat tepi tu. Mana? Minum. Jom. Tu kita kenal. Patut buat apa? Bagi salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang tak kenal lagi bagi salam. Masuk pasar raya tu, 7-Eleven tu, sisi dengan seorang tu. Assalamualaikum. Dia berhenti tau, dia tengok kita tak buat. Duduk sini kah? Tak, duduk. Kenal kah? Tak kenal. Dia tanya kita pula. Sebenarnya kita kena bagi salam. Bila sahabat bagi salam dekat Nabi SAW, bila sahabat panggil Nabi SAW, Nabi bukan sekadar jawab salam. Nabi SAW meraihkan dengan Nabi SAW akan memandang kepadanya dan memusingkan badannya menghadap kepada orang yang bertanyakan atau memberi salam kepada Nabi SAW. Hebat tak? Hebat. Tahu pasal apa? Memberikan perhatian. Akhlak. Nabi SAW sedang sibuk menguruskan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Umat dia ni, tiba-tiba ada seorang budak perempuan, budak kecil. Mai pegang tangan Nabi SAW, pegang tangan dia. Pakcik, boleh tak tolong cari sat barang saya ni hilang kat mana? Ya, boleh. Pegang tangan Nabi SAW, seret Nabi SAW pun ikut. Dia pergi kat mana pun ikut. Sampai selesai hajat budak perempuan tu, baru Nabi SAW tinggalkan dia. Akhlak. Saya cuma kita baru jadi JKK je. Baru jadi pengurusi surau, AJK surau, sallallahu alaihi Muhammad. Baru jadi pemimpin dalam masyarakat dekat kampung kita aja. Pandang orang pun tak mau dah. Bukan kat sinilah saya kata tengok pengurusi surau sini pula. Ni alhamdulillah aku. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Jangan. Akhlak. Sebab pasal apa nak bawa akhlak baik ni? Tahu pasal apa? Pasal kita bawa satu produk kita nama Islam. Dan orang hanya akan ikut kepada orang yang akhlaknya yang baik. Saya duduk sedih lah sekarang ni tuan-tuan. Memang ada kadang-kadang ada benda yang kita tak setuju, ada benda yang kita tak kena dengan hati kita, yang kita tak suka. Betul kan? Dalam isu-isu dah 3 hari ni, pasal yang tu, pasal yang ni. Tuan-tuan, setuju tak setuju, kita ada akhlak orang Islam. Kita ada akhlak. Nak tulis apa-apa dekat Facebook, tuan-tuan, tuan nak luahkan ketidakpuasan hati tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, channelkan ke tempat yang sepatutnya. Orang Islam diajak macam tu. Orang Islam diajak untuk tabayyun. Tak tabayyun. Tabayyun ni apa? Cek dulu. Bila mai satu berita, kata Nabi, kata Allah dalam Quran surah Hujurat ayat 6. Bila bawa satu cerita, fatabayyanu, cek dulu. Takut lagi kita berlaku zalim pada orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nak bagi satu contoh. Apa yang berlaku 2-3 hari inilah. Orang viral gambar orang pergi tengok bola ramai-ramai. Kan? Viral gambar bola-bola ramai-ramai. Lepas tu komen dekat bawah tu, tulis tu, alhamdulillah, hasil daripada perbincangan ulama dan para mufti di Malaysia ini, akhirnya saf-saf masjid ini telah dirapat-rapatkan. Bahasa tu bahasa apa tu? Seperli lah tu. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Hadis Muhammad telah dirapat-rapatkan sebagainya. Syukur pada Allah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kadang kita tak setuju satu benda, kita tak setujulah. Kat bawah tu pakat-pakat share, pakat-pakat komen yang bukan-bukan. Nombor 1, jangan sampai kita fitnah orang. Tak ada mufti dan tak ada sallallahu alaihi wasallam ulama pun yang mengharuskan dan meluluskan benda tersebut. Jangan sampai fitnah. Betul tak ni? Kan macam tak setuju dengan saya macam mana? Betul tak ni? Tak boleh. Tak ada pun. Yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, bila saya baca berita,
Lalu Salih Al-Syekh Muhammad, persatuan bola sepak itu akhirnya disaman. Dia kena bayar balik dekat dengan jumlah saman yang agak besar. Dia kata dia nak merayu apa semua. Maksudnya SOP itu ada tak? SOP itu ada. Orang tu yang langgar dan akhirnya dia dikenakan tindakan. Bukannya dia suruh orang ataupun membenarkan untuk dirapat-rapatkan orang tersebut. Yang kita meletakkan seolah-olah macam benda tu lulus macam tu. Itu tuan faham ke tak faham saya duk cakap apa ni? Faham tak ni? Maka tidakkah kita telah memfitnah orang? Kalau dekat masjid orang jarang-jarang sah ni, tiba-tiba ada orang main rapat-rapat sah tu, kemudian tindakan diambil sebagainya, boleh tak kita kata masjid tu saja biar itu? Tak. Antara undang-undang dan orang melanggar undang-undang tu dua benda yang berbeza. Habis kata kat mufti, kata kat alim ulama. Saya fikir lagu ni lah tuan-tuan. Saya pun rindu nak rapat sah. Sungguh. Kita pun rindu. Kita doa lah. Hari tu bila Johor kata apa, dia akan usulkan untuk apa. Kita sangat gembira dan kita harap semua ni akan jadi macam tu. Kalau kita yang tak ada apa-apa ni rindu nak rapatkan saf, alim ulama yang duduk di atas pun rindu nak depa lagi lah, sebab depa lebih dekat pada Allah daripada kita lagi. Tidak? Orang yang paling bertakwa di sisi Allah, orang yang lebih bertakwa ialah orang yang salih aziman ulama di kalangan kamu, kata dalam Quran tersebut. Jadi kalau kita pun nak, depa lagi-lagilah nak. Tapi apa kita sunut macam itulah kot saya nak fikir. Tak apa, tak setuju, okey untuk kita tidak bersetuju dengan satu benda. Tapi akhlak orang Islam jangan sampai kita fitnah orang. Tu lagi nampak muka macam tak setuju tu. Macam marah yang nampak gaya. Betul kan? Kita setuju tu kan. Dulu waktu isu kata orang ni liwat, orang ni ke, orang ni zina dengan orang ni ke, sebagainya. Saya tetap satu stand, saya kata kalau dia buat pun dia tu dengan Allah lah. Kalau dia buat itu dia dengan Allah. Tapi kita yang tak ada bukti, kita tak boleh nak tuduh kata orang tu buat. Kalau kita setuju dengan dia ke, kita tak suka dengan dia, kita mendera lain ke, mendera sama dengan dia ke, tetap benda kita tak tahu, tetap kita tak boleh kata. Islam ajak macam tu, akhlak orang Islam. Faham tak faham tu? Saya macam mana. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak sokong belah-belah mana ni. Bukan nak sokong, saya nak cerita akhlak. Islam ajak macam mana? Akhlak. Sedih bila orang post satu benda, kemudian sekali orang bergaduh kat bawah. Saya pernah telefon seorang. Saya kata Salih Al-Syekh Muhammad, bila dia post satu benda yang dia rasa macam dia ada hak untuk bercakap, dia rasa dia ada hak untuk bercakap, lalu dia post satu benda. Dengan dia post satu benda kat perkataan kat atas tu, menyebabkan orang di bawah ni bergaduh ni. Kau ni pertahan, kau ni pertahan yang tu, dia ni kata, betul lah apa dia kata tu, apa semua. Kau ni kata apa? Walaupun dia baru bergaduh lah kat bawah tu. Dan dia seronok sebab apa? Sebab lagi orang bergaduh, lagi orang share, dia punya follower dia lagi banyak. Saya telefon dia personally. Saya kata, Allah suruh kita buat apa? Allah suruh kita buat apa? Salih alaihi wasallam. Allah suruh kita ni orang Islam ni kasih sayang. Betul kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Allah suruh kita buat apa ni? Allah suruh kita ni sallallahu alaihi wasallam wa'tasimu bihablillahi jami'an wala, sambung sikit, wala tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tadi Allah, jangan pecah belah. Siapa suruh tu? Allah suruh. Perintah siapa tu? Perintah Allah. Bila Allah perintah, kita kena buat apa? Kita kena ikut. Salih Azman, Allah suruh orang Islam semua baik-baik. Cari jalan untuk baik-baikkan orang Islam. Tapi kita buh satu benda menyebabkan orang bergaduh. Allah suruh tak orang Islam bergaduh? Dah, Allah tak bagi orang Islam bergaduh. Kalau orang Islam sama orang Islam bergaduh, tu apa hukum dia? Berdosa. Orang Islam putus saudara, berdosa. Salih alaihi Muhammad. Nah, orang Islam maki orang Islam yang lain, berdosa. Kalau orang ni maki orang ni, dia berdosa. Orang ni maki orang ni, dia berdosa. Orang yang mencetuskan tu lagi berdosa. Kalau kita suruh orang buat baik, setiap orang buat baik kita dapat pahala. Kalau kita suruh orang buat jahat, kalau setiap orang jahat tu kita dapat dosa.
Maka dengan orang duk bergaduh tu, setiap bergaduh tu ada dosa, dan kita lah menanggung setiap dosa orang bergaduh. Faham tak faham tu? Orang Islam akhlak, dia jaga, dia tahu kalau dia buat satu benda apa kesan kat diri dia. Saya kata hang sanggup tak ni nak tanggung semua dosa-dosa orang duk bergaduh tu? Diam dia. Tanya lagi sekali ni. Post tu baca tu, berapa orang bergaduh tu? Berapa orang bergaduh tu? Ramai orang bergaduh. Duk maki hamun sama-sama. Allah suruh ke? Tak. Berdosa tak ni? Berdosa. Siapa yang menyebabkan dosa ni? Saya. Sanggup nak tanggung? Tak sanggup. Delete lah ni. Delete. Dia delete. Esok dia tulis halim pula. Macam mana? Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu. Sebab tu orang Islam jaga akhlak. Saya boleh sebut tang ni ya tuan-tuan yang mai dengar ni, tuan-tuan tolong jagalah. Sebab image kita, akhlak kita, orang nilai. Kalau orang Islam semua baik-baik, semua satu hati, semua orang akan takut dengan orang Islam. Betul tak Ustaz Ismail? Allah ajak hari Jumaat nak tengok kesatuan orang mukmin ni. Hari Jumaat Allah suruh pakai putih. Hari Jumaat gunting rambut. Hari Jumaat pakai minyak wangi-wangi. Hari Jumaat potong kuku cantik-cantik. Hari Jumaat pergi awal ke masjid. Tuan-tuan boleh bayang tak, setiap hari Jumaat kalau semua orang ikut perintah Nabi SAW ni, sunnah hari Jumaat tu, tuan-tuan tengok cantiknya orang bergerak ke masjid putih aja, smart je, kemas saja, wangi je, duduk dalam masjid, berjalan beramai-ramai nak pergi masjid, awal pergi masjid, keluar masjid. Subhanallah. Hebat tak? Nampak hebat tak? Nampak gah tak? Aizah. Tapi apa orang duk tengok orang Islam ni? Gaduh sama-sama orang Islam. Orang Islam ni kata kat orang Islam ni kata, kita nak mati azan Ustaz? Mati azan lah? Saya azan. Kita sambung lagi insya-Allah. Kita sambung letteran kita sebentar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ja'alna wassalatu ala sayyidina Muhammad wassalatu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, izzah, dia panggil izzah. Kehebatan Islam ni terserlah bila semua orang duduk ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cantik dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila kita duduk berbalah sama-sama kita, semua orang akan tengok kita ni lekeh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni tak ada apa-apa, kita ni tak ada kekuatan. Pasal kita sendiri yang tak bina kekuatan dengan kita bersatu hati macam yang Allah suruh. Tuan-tuan, kita tak mampu nak bercakap kat semua orang. Paling tidak tuan-tuan yang duduk depan saya ni, paling tidak kita kena jadi orang tu. Lepas pada ni, tuan-tuan nak tulis apa-apa kat Facebook, tuan-tuan timbang dulu tengok. Aku tulis ni bawa balah ataupun tidak. Nah, aku tulis ni menyatukan manusia lain ataupun tidak. Bagi orang berkasih sayang ataupun tidak. Ataupun aku tulis menyebabkan orang masih bergaduh masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada dosa tak? Ya, ada dosa. Jadi pahala tak kalau kita buat satu benda yang menyebabkan orang suka di antara satu sama lain? Ya, ada pahala. Sebab Allah perintah macam tu. Jaga akhlak. Nah, sallallahu alaihi wasallam dan jaga akhlak. Yang ketiga, yang pertama tadi kita suka kat seorang pasal apa? Pasal kecantikan dia. Yang kedua pasal akhlak dia. Yang kedua, yang ketiga pasal apa tuan-tuan? Pasal pengorbanan dia. Kita akan suka seseorang sebab kita akan suka kepada orang yang banyak berkorban untuk kita. Sebab tu kita sayang mak ayah kita. Pasal apa suka sangat? Pasal apa sayang sangat dekat mak? Kita tahu pengorbanan mak kita ni macam mana. Kadang-kadang terkecil hati juga dengan mak punya bahasa. Kadang-kadang kita kecil hati. Kalau orang lain yang cakap macam tu kat kita, kita tak berkawan dah dengan dia. Ni, kalau dia duduk dekat dalam, dia tu friend dekat Facebook kita, tiba-tiba dia cakap bahasa yang macam tu, tahu kita buat apa? Kita unfriend dah dia. Kalau duduk dalam grup WhatsApp, dia keluar bahasa macam tu, kita left dah grup tu. Tapi pasal apa dengan mak kita, kadang-kadang dia cakap bahasa lagi pedih. Lagi pedih. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahasa dia tu menusuklah hati tu, subhanallah. Tapi pasal apa kita tak left grup dia? Pasal apa kita tak unfriend dekat Facebook? Pasal apa kita masih duk pi kat dia? Kita kenang pengorbanan dia yang sangat besar. Ayah kita pun sopan. Dan ayah kita lagi dahsyat bahasa dia. Oh, ayah kita subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu lah ni ustaz-ustaz, cikgu-cikgu jangan duk cakap lebih-lebih. Kan? Cakap lebih-lebih silap lagi sakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Oh, cikgu kita dulu-dulu, Allahu Rabbi, subhanallah. Dengar dia kata kat kita ni, oh, subhanallah, kan? Kat report card tu dia boleh tulis apa ni? Dia boleh apa? Bengap sikit budak ni. Dia boleh gitu je. Dia tulis bengap saja, subhanallah. Sebab waktu tu tak ada Facebook ya. Kalau ada Facebook, mak kita dia ambil gambar share kat Facebook. Viral pula tuan-tuan. Zaman tu tak ada Facebook, tapi bengap. Dia kata kes bengap tu lah. Balik rumah tak berani nak buat report card ni. Tunjuk report card, tengok, mak tengok bengap. Hang bengap kat sekolah dah. Mai aku nak tambah bengap, hang kerekut dia gini. Subhanallah. Kes tu jadi orang. Tapi tuan-tuan subhanallah, mak kita guna bahasa bukan-bukan. Ayah kita guna bahasa bukan-bukan. Kita tinggal dah mak ayah kita? Tak, pasal apa? Kita kenang pengorbanan dia. Ada seorang lelaki-lelaki mai jumpa. Dia kata ayah saya ni jahat. Ayah saya ni mulut tak ada orang yang mulut macam ayah saya ni. Dia boleh maki ikut sedap dia je. Dia punya maki dia tu kita tak boleh tahan dengan makian dia. Bahasa dia sangat dahsyat Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata sallallahu alaihi Muhammad. Saya kata saya tak boleh dah. Dia kata saya tak boleh dah duduk dengan Aisyah. Saya tak boleh pandang muka dia Ustaz. Saya tak boleh tahan. Saya tanya dekat dia, abang kerja apa ni? Saya divert cerita lah ni. Dia duduk marah sangat kan. Dia sedang meluahkan, saya dengar lah. Dengar, wow, dia cerita macam-macam pasal ayah dia. Lepas tu, saya bagi dia cool down sikit. Kata, abang kerja apa lah ni? Saya kerja sekian-sekian lah. Okey bang, kerja abang lah ni okey. Abang kahwin lah? Kahwin Ustaz. Anak apa orang? Anak ni. Anak okey? Okey Ustaz, alhamdulillah. Anak saya okey, keluarga saya okey, kerja saya okey, kenderaan saya apa semua. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Kalau dia memang tak guna agak dia cekik kita mati wang. Ataupun dia tak bagi kita makan, ataupun dia buang kita kan. Dia letak kita dekat dalam hutan kan. Dia letakkan kita kat pusat kebajikan kalau baik sikit.
Tapi dia bela kita sampai besar dan kita dapat apa kita dapat ni. Kalau tak pasal dia, kalau abang tak boleh nak fikir pasal dia jaga, kalau tak kerana dia kahwin dengan mak kita dan takdirnya apa semua sebagainya, abang pun tak ada. Paling tidak ingat tu jasa. Diam dia. Betul tak saya kata tuan-tuan? Saya Muhammad. Tuan-tuan, kalau orang lain agaknya kita tinggal lama dah. Tapi dengan mak ayah kita ada jasa dia yang dia buat yang kita tak mampu untuk kita nafi. Seorang dia dokong mak dia. Dia dokong mak dia. Dia bawa pergi tawaf. Dia bawa tawaf. Ni orang hebat. Zaman tu tak ada kereta suruh agaknya. Dia dokong lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau zaman lah ni mungkin ada kereta suruh lah. Dia letak mak dia kat belakang. Dia tawaf, buat umrah. Tang tawaf tak pergi, tang sa'i boleh tahu lah. Kan? Jauh tu. Bawa. Jumpa selisih dengan Sayyidina Umar. Dia berhenti depan Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, ni bawa mak ni, kita hebat lah. Hebat ni orang macam ni berkorban untuk mak. Wahai Sayyidina Umar, agak-agak lah terbalas tak jasa mak saya ni, membesarkan saya ni dengan apa yang saya buat ni? Agak-agak terbalas tak jasa? Apa kata Sayyidina Umar? Tidak. Hatta setitik air peluh yang keluar daripadanya ketika melahirkan kamu, tak terbalas. Hebat sallallahu alaihi. Tu jasa mak dia. Seorang lagi dalam kisah yang lain, tawaf macam itulah lebih kurang, bawa mak dia jumpa dengan Sayyidina Umar, kata hebat sallallahu alaihi. Ya Allah, hebatnya. Dia kata tak, saya tak hebat. Saya tak hebat. Pasal apa tak hebat? Dulu waktu saya sakit, mak saya dokong saya macam ni lah. Tapi dia sentiasa mendoakan supaya saya cepat-cepat sembuh. Sedangkan lah ni, bila mak saya sakit, saya dokong dia. Tapi jauh di sudut hati saya tertanya-tanya, bila mak nak kembali ke rahmatullah? Tak mampu dah nak jaga. Itu yang tuan-tuan lah. Itu beza. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu benda yang mengikat kita dengan seseorang, pengorbanan, jasa. Tak ada manusia yang jasanya lebih hebat daripada jasa Rasul SAW kat kita. Dia ni mengeluarkan kita daripada zulumat, minadh zulumati ila nur, daripada kegelapan. Zulumat ni dia jamak, dia banyak. Gelap apa kata ulama? Gelap sallallahu alaihi wasallam ilmu kepada cerahnya ilmu. Dulu bukan reti, tak reti apa. Siapa buat main ilmu kat kita? Nabi SAW buat main ilmu kita. Reti juga semayang lagu mana, reti juga nak akhlak. Ni malam ni belajar tentang akhlak. Paling tidak buat balik hari ni nak tulis apa kat Facebook, aku timbang dulu sebab nak tanggung dosa pahala ni. Paling tidak tu ilmu kita belajar pada hari ni. Betul tak ni? Kau tak setuju ke? Kan Salih Semai, kau suka saya nak tulis di page saya, ini Facebook saya, orang pergi tegur nasihat, hang kalau tak suka kat aku tak payah duduk komen dekat sini, hampir berambai daripada sini. Dia boleh sound orang tu. Kadang-kadang kita lah orang tu. Jangan buat macam tu. Tu bukan akhlak orang Islam. Hubung nama Muhammad, cantik nama dia, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad kat depan, tapi tak berakhlak dengan akhlak yang seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu dekat nama sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kadang-kadang timbang pila. Kadang-kadang biar duduk diam-diam tak apalah. Kalau tak tahu nak cakap apa, saya duduk diam-diam. Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pegang hadis tu elok malam ni. Pegang hadis ni elok. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia tahu dia nak jumpa Allah nanti. Dia tahu Allah duk pandang dia. Dia tahu Allah tengok dan nilai dia, bukan setakat perbuatan dia. Allah nilai sampai ke hati dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malukum. Sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walakin yanzuru ila qulubikum.
Sungguhnya Allah tak melihat kepada apa? Kepada rupa paras kamu. Allah tak melihat kepada perbuatan kamu. Allah tak melihat kepada harta kamu. Allah tengok apa ni? Tengok hati-hati. Allah tengok sampai dalam hati kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia yakin sungguh. Dia tahu Allah tengok dia. Dia tahu Allah dah menilai apa dia buat. Dia tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bukan setakat tu, dia beriman pada hari akhirat. Dia tahu sekali ada timbang pahala, dia tahu ada timbang dosa. Ya Allah, kita ni banyak dosa tuan-tuan. Jangan duk tambung dosa orang pula. Kita sendiri pun banyak dosa dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita sendiri pun banyak dosa dah. Duk fitnah orang pula. Ya Allah, fitnah macam mana Ustaz? Fitnah macam mana? Bila kita duk cakap satu benda yang kita tak tahu. Cukuplah kata Nabi, kamu berdosa, kamu dikatakan berdosa bila kamu menyampaikan sesuatu benda yang kamu tak tahu betul atau salah. Cukup dah. Pergi depan Allah, Allah kata hang bohong, kamu berdusta. Tak, saya tak berdusta. Tu kamu tulis tu, kamu berdusta. Tak, saya tak berdusta. Itu saya ambil pada kawan saya, dia yang post, saya pun post dekat sini. Kamu cek dah betul ataupun salah? Tak, saya tak cek ataupun betul ataupun salah. Cukuplah kamu dikatakan berdosa bila kamu hantar, kamu tulis, kamu bagi tahu, kamu bercakap satu benda yang kamu tak tahu betul ataupun salah. Allah pesan siap-siap. Faham tak ni? Jagalah sallallahu alaihi Muhammad. Allah Muhammad tu akhlak orang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan, sallallahu Muhammad. Maka sallallahu alaihi Muhammad paling tidak bawa balik ilmu tu. Pegang tidaklah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dia tahu ada timbang hisab, dia tahu ada syurga neraka, dia tahu sekali ada timbang. Tuan-tuan percaya tak benda tu? Percaya tak? Percaya tak ada mizan tu? Ada mizan tu yang nak timbang baik buruk. Kita percaya tak? Tak percaya tak kata ada kitab yang akan dibentangkan Allah, kita akan baca sendiri apa yang kita buat dulu ni? Wa wudhi'al kitab. Kau tak percaya lagi? Saya baca surah Al-Kahfi ayat 49. Tuan-tuan rujuk tadi. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Nah, apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka kata apa? Aduh, celaka kami hari ni, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, semua tercatat. Percaya tak ada catatan amal tu? Percaya tak? Percaya. Percaya tak ada syurga neraka? Percaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau percaya yang tu, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik saja. Atau kalau tak mampu, diam. Itu lebih baik untuk kamu. Ada seorang dilemparkan dalam neraka. Bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat, terawang-awang di antara timur dan barat dalam neraka hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Paling tidak tu ilmu kita dapat malam ni. Jaga amal, jaga perkataan. Lepas pada ni grup WhatsApp kita ni, surau ni diam, semua senyap je kata. Saya tak berani nak tulis. Betul. Orang yang berakal ni kata ulama sallallahu alaihi wasallam, hatinya mendahului lisan. Sedangkan orang bodoh ini kata ulama, lidahnya di belakang hati. Yakni lidahnya mendahului hati dia. Maksudnya apa? Orang yang cerdik ni, dia fikir dulu dia nak cakap apa. Dia fikir dulu. Jadi pahala tak jadi pahala ni kalau aku cakap ni. Jadi pahala dia cakap. Dan ni lagi dahsyat. Cakap je ni pakai jari. Pakai jari. Cakap. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Tuan-tuan sambunglah sikit, nak dengar sikit. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu? Macam biasa dengar tu baca mana? Surah Yasin. Oh betul lah. Pada hari Allah khatam ni. Sallallahu alaihi wasallam, afwahim, mulut ni. Tutup mulut ni, bohong banyak. Cakap tak kerti nak fikir. Cakap apa? Tutup.
Wa tukallimuna aydihim. Yang cakap ni apa ni? Tangan-tangan dia. Tangan dia cakap. Saya yang type ni, mulut tak cakap, tapi jari ni yang type. Jari ni yang tuduh macam-macam ni, jari ni yang kata macam-macam ni, jari ni yang buat tu, jari ni buat ni. Allah Rabbi sadar siapa. Wa tashhadu arjuluhum ni, yang menjadi saksi pada ni kulit-kulit dia. Kulit dia jadi saksi. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, kata apa? Kamu nak sembunyi pada siapa bila kamu buat maksiat? Kamu nak sembunyi pada orang, bukan orang akan jadi saksi. Kita buat maksiat bukan tunjuk ke orang. Geng-geng masjid buat maksiat tunjuk orang? Taklah. Kita buat maksiat seorang-seorang, sembunyi, orang tak nampak. Dia terlupa yang jadi saksi bukan orang. Yang jadi saksi tu kulit dia. Yang akan bercakap depan Allah ni kulit dia. Percaya tak percaya ni? Percaya tak? Kalau percaya, cakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam. Salih Muhammad. Paling tidak kan? Siapa bagi ilmu tu kat kita? Nabi SAW bagi kita. Yang kedua, keluar daripada zulumat, gelap-gelap ni kepada cahaya yang terang menderang, ialah cahaya keimanan, daripada kegelapan kekufuran. Benda-benda kufur kita duk buat. Allah takdirkan kita dapat Islam, lahir daripada keluarga Islam, akhirnya dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jasa siapa ni? Jasa Nabi SAW. Tapi kita ni tuan-tuan, asal nama manusia ni tak pernah lepas daripada buat dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat salah. Mana ada tak buat salah? Saya cuma mesti buat salah ya. Sambil balik kerja tadi atas motor ni, sementara nak sampai rumah, berapa banyak dosa kita buat. Tuan-tuan duduk KL ni lagi dosa banyak. Tengok ni. Subhanallah. Saya duduk Kedah, tahu kampung saya apa ni, madrasah saya kat Kedah tu, bukit kiri kanan, tak tengok orang pakai skirt. Ni. Salih Muhammad. Kalau ada orang pakai skirt agaknya kecoh tu kampung, esok masuk berita kat kampung saya tu. Pada hari ni didapati seorang pakai skirt kat kampung. Agaknya lah. Tuan-tuan dia sampai tak lalu tengok dah agak. Kan? Salih Muhammad. Ni. Tadi nak main surah tadi ni, nak main surah ni. Sambil duduk berjalan nak main surah daripada rumah kita tu, berjalan main tu, ada orang selisih dengan kita bawa balik kerja pakai skirt. Tengoklah. Tak heran dah Ustaz. Tak heran dah. Kalau kami kat Kedah tu main tengok, Astagfirullahalazim. Tengok juga. Mulut istighfar, astagfirullah. Tengok, masya-Allah. Tuan-tuan tak heran dah. Dia sembang dengan dia. Tak pakai tudung, rambut dia warna, saya tengok kat sini banyak orang putih. Salih Muhammad. Ni tengok, kita ingat kot dia orang Australia ke mana ke. Saya ni tanya, where you from? Kodiang. Rambut, ingatkan orang Australia. Subhanallah. Tuan-tuan, tengok rambut macam tu, pakai skirt pendek, nampak paha dia, nampak tubuh badan dia. Dosa tak? Dosa. Tuan-tuan tengok tak? Tengok sampai tak rasa dosa dah. Sampai tak rasa dosa dah. Tak rasa apa? Tak ada rasa apa? Sikit pun tak ada rasa apa. Takut tu. Nabi kata apa? Ibnu Abbas kata apa? Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, bila kamu nampak kemungkaran berlaku, fayughayyiru biyadihi, cegah dia dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tak mampu, cegah dengan lidah. Ditegur dia. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tak mampu juga, rasalah hati, rasa tak redha, tak suka. Fa inna adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Tapi Ibn Abbas kata, kalau sampai dalam hati dah tak rasa apa, tengok maksiat, tengok benda dosa depan mata, hati tak rasa apa dah, ketahuilah hati kamu sudah tidak ada iman. Sebab iman tu bagi ada getar, rasa tak seronok, rasa tak suka. Tapi kita dah tenggelam dengan benda-benda tersebut, kita dah tak rasa apa dah. Tu. Tapi dia tak dosa.
Faham tak ni? Maka Allah bagi kita apa ni tuan-tuan? Umat Nabi Muhammad SAW. Special Allah bagi kat. Nombor satu, Allah tangguhkan dosa. Allah tangguhkan azab. Kita umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, untung Allah tangguh azab. Umat-umat dulu-dulu tuan-tuan sekalian, buat dosa, azab turun immediate. Angkat bumi kalih terbalik. Turun api daripada langit. Mai gempa bumi, hujan ribut. Jadi terus, kena-kena terus. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah tangguh azab. Pasal apa tangguh azab? Nak bagi taubat, sempat taubat. Jangan pula doa bagi Allah turun azab. Saya tengok video baru ni ada siapa tak? Aku dah tak sabar dah ni. Aku dah tak sabar dah tunggu azab turun ni. Aku dah tak sabar dah ni. Dia siap-siap kata wallahi lagi. Oh, dahsyat sungguh. Kata, bagi Allah ni guna api ni, gerakkan api ni, gerakkan air ni, gerakkan bumi, gerakkan angin ni supaya hancur dunia ni. Aku dah tak sabar nak tengok ni. Oi, subhanallah. Hang tu siapa cakap macam tu? Nombor satu, Allah suruh buat apa? Allah suruh kita minta jauh pada azab, bukan suruh pergi cari azab. Tidak ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau ada tempat yang ditimpa azab, Allah suruh buat apa? Nabi suruh apa? Nabi kata, kalau kamu lalu tempat yang ada kena timpa azab, lari cepat-cepat, cepat-cepat lari daripada situ dan tutup kepala kamu. Sampai macam tu Allah suruh, Nabi SAW suruh kita lari daripada tempat. Ini doa pula sangat lain macam ni. Maqam dia tinggi sangatlah kot. Subhanallah. Menunjukkan bahawa apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tak reti agak. Tak reti. Entah sallallahu alaihi Muhammad. Maka nombor satu, umat Nabi Muhammad SAW, Allah tangguh azab. Nombor dua, istimewanya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, ialah buat baik Allah ganda pahala, buat dosa Allah bagi satu je dosa. Buat baik paling kurang 10 kali ganda. Sedekah 700 kali ganda. Ada satu pahala yang Allah kata bagi aku kira puasa. Tak ada, Allah tak letak figure berapa. Ini serah kat aku, Allah akan bagi pahala puasa. Tapi kalau dosa, baru niat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Pahala baru niat nak buat dosa, nak buat pahala, Allah kira pahala dah. Buat pahala, Allah kira 10 kali ganda. Dosa, teringat nak buat dosa, Allah tak kira lagi sampai kita buat. Kalau kita buat dosa, Allah kira satu dosa aja. Tu pun Allah tunggu nak minta ampun dia. Dia minta ampun, ya Allah, Allah ampun dosa dia. Senang aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah kata, bersegeralah kamu semua dan berlombalah kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bila kita buat dosa, Allah bagi dekat kita dua cara untuk Allah ampunkan dosa. Nombor satu, kita minta ampun pada Allah. Minta ampun lah. Istighfar, azam tak mau buat lagi, menyesal dengan apa yang kita buat. Mana ni Salih Semat berhenti daripada maksiat tersebut. Tu cara untuk Allah ampun dosa kita. Istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah. Cepat-cepat buat, jangan tangguh. Yang kedua, cara untuk Allah ampunkan dosa kita, tahu macam mana? Kita buat baik. Ittabi' sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan, kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan itu akan madamkan dosa. Ini umat Nabi Muhammad SAW dapat. Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bihasanatan wa muhyatan bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan setiap sujud, melainkan setiap sujud tu Allah bagi satu pahala, Allah ampun satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tu kat depan tu, pintu masuk tuan-tuan tadi tu. Itu. Kalaulah Allah buka hijab kita boleh nampak berselerak, berkehitaman dekat depan tu, dosa-dosa orang berguguran. Setiap orang yang masuk ni, fi kulli khutwah, setiap langkah dia pi ke masjid Allah, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat dia, Allah bagi pahala kat dia. Buat baik. Buat baik, buat cepat-cepat. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengorbanan Nabi SAW ini subhanallah melebihi daripada pengorbanan semua yang ada dalam hidup kita. Maka patutlah orang ini sangat kita cinta. Tuan-tuan, maka apa yang Allah bagi dekat Nabi SAW, semuanya nak bawa manusia untuk dekat dengan Nabi. Kalau Nabi SAW duduk dengan kita ni, mudah-mudahan dengan akhlak Nabi, dengan cantiknya Nabi, dengan pengorbanan Nabi, kita akan cenderung untuk dekat dengan Nabi SAW. Betul tak? Betul tak ni?
Faham tak saya tanya tu? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, dalam keadaan macam tu pun di sekitar Nabi SAW berapa ramai orang yang tak beriman dengan Nabi SAW. Faham tak? Nabi SAW duduk di Mekah, yang menolak Nabi SAW di kalangan ahli keluarga Nabi SAW sendiri. Padahal membesar baiknya budak ni sampai digelar Al-Amin, Al-Amin. Tapi keluarga Nabi SAW sendiri, daripada kalangan Nabi SAW, bapa saudara Nabi SAW sendiri tolak Nabi SAW. Bukan setakat tolak, sanggup cedera Nabi, sanggup nak bunuh Nabi SAW. Mai-mai dekat Madinah lagi sedih. Tahu pasal apa? Munafik. Orang munafik duduk di kalangan orang Islam. Bayangkan kita ni dekat sini ni kalau duduk kat alam kita ni, ada berapa orang yang duduk dekat dalam ni, subhanallah, yang bukan dia setakat orang, dia orang Islam, mengaku orang Islam, tapi dia benci dekat Nabi SAW. Benci sungguh-sungguh. Tapi mengaku orang Islam. Semayang Nabi SAW semayang, dia semayang belakang Nabi SAW. Siapa? Nabi. Pergi perang dengan Nabi, Nabi jadi pemimpin perang. Tuan-tuan, 1000 orang yang pergi perang, 300 munafik. 30%. Bukan sikit-sikit, 300 orang munafik. Nabi duduk depan dia, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi jadi imam. Kita kalau panggil imam Masjid Haram jadi imam, kita ni Allahu Rabbi, baca Quran sedap dah. Depa bukan sakat dengar imam Masjidil Haram. Tahu siapa baca Quran depan depa? Nabi baca Quran depan depa. Cantiknya Nabi, akhlak Nabi, pengorbanan nampak depan mata depa. Tapi depa tidak beriman dekat Nabi SAW. Allahu Rabbi. Lepas tu saya risau apa? Kalau betul Nabi SAW duduk dengan kita, agaknya macam mana keadaan kita di mata Nabi SAW. Nabi kata, Haji, saya nak singgah rumah sekejap boleh tak? Agak-agak tuan-tuan dengan keadaan rumah kita tu, Nabi SAW nak langkah masuk rumah kita tu, gamak tak nak Nabi SAW masuk rumah kita tu? Dengan TV sebesar-besar alam. TV tu, tuan-tuan tahu tak? TV tu benda paling mulia dalam rumah kita, tuan percaya tak? Benda paling mulia sekali dalam rumah kita, TV. Sungguh kan? Waktu tuan-tuan pindah-pindah rumah, benda pertama yang tuan-tuan duk setting, nak tak TV tak mana. Bila tak TV tu, baru kita setting sofa kita nak duduk kat mana, sofa kita, kerusi kita nak duduk kat mana. Tu berdasarkan kepada duduk kat mana TV tu. Nak cerita. Rumah kena banjir, benda pertama yang diganti TV dia. Letak pasu bunga kiri kanan, ada setengah tu bubuh kain tudung lagi kat TV, yang dia pun tak pakai tudung. Padahal TV itulah menyebabkan dia selalu lambat semayang. Pasal tak? Bukan sakat dia, anak dia habis satu keluarga lambat semayang pasal TV tu. Sungguh. Anak dia, bukan sakat anak dia, dia tak baca Quran pasal TV tu. Tu benda paling mulia sekali dalam rumah kita. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi asyik sikit dengan TV, tuan-tuan pergi beli batu nisan, tak kiri kanan TV tu, buat perhiasan. Kok dia boleh muhasabah sikit. Tuan-tuan saya selamat. Dengan gambar kuda lawan lari, dengan gambar anak-anak kita yang tak tutup aurat, dengan anak kita yang tak tutup aurat kat dalam rumah, saya lihat selamat, yang duk keluar tak pakai tudung, anak kita pakai seluar pendek keluar naik motor pergi kedai apa semua sebagainya. Kalau Nabi pergi rumah kita, macam mana keadaan agak? Allahumma salli. Kalau Nabi jumpa kita ni lah ni, macam mana keadaan agak? Rasa malu tak dengan akhlak kita ni, membahasa kita, cakap kita? No, tahulah tuan-tuan, nilai sendirilah. No, salat syamat. Cuma yang saya takut, Allahumma salli. Mudah-mudahan kalau betul lah kita duduk pada zaman Nabi SAW, kita lah termasuk daripada kelompok sahabat-sahabat Nabi yang beriman dan pertahankan Nabi SAW. Kalau kita bangkit daripada mahsyar nanti, mudah-mudahan yang kita bangkit itu ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW, dengan apa yang kita ada pada waktu ni. Tapi yang saya takut, dengan iman kita yang rapuh, dengan amalan kita sedikit, bangkit-bangkit daripada mahsyar kita jauh pada Nabi SAW. Entah adegan kita Nabi tak kenal kita pun, tuan-tuan. Nabi tak kenal kita pun. Na'udzubillah min
Dzalik. InsyaAllah mudah-mudahan kita berhenti tahun tu, dia jadi muhasabah kat kita. Kalau betul-betul Nabi SAW ada dengan kita, macam mana keadaan kita? Dan sebenarnya Nabi SAW sentiasa bersama dengan kita. Tapi tak pernah lepas kita, Nabi tak pernah lupa kat kita sebenarnya. Hubungkan hubungan kita dengan Nabi SAW dengan kita perbanyakkan selawat kita dengan Nabi SAW. Ada seorang lelaki, dia mimpi jumpa Nabi SAW. Dia mimpi jumpa Nabi SAW. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergi kat Nabi, dia tanya Rasulullah, ni saya ni. Kamu siapa? Saya umat kamu. Saya tak kenal. Bukankah Rasulullah kenal semua umat kamu? Semua umat Rasulullah? Ya, saya kenal semua umat saya. Tapi saya tak kenal kamu. Pasal apa? Pasal dia tak pernah berselawat kat Nabi SAW. Bila dia terjaga daripada tidur, subhanallah SAW, dia sedih, dia menangis. Dan start pada hari itu dia perbanyakkan selawat daripada Nabi SAW. Dan kemudian dia bermimpi jumpa Nabi SAW lagi sekali. Dan pada kali itu Nabi SAW kenal dia dan panggil dia dengan nama dia. Dia sangat gembira. Maka bina hubungan kita supaya Nabi SAW kenal kita dengan kita memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa dan ketiga. Lagi bila tuan-tuan keluar saat ini, tuan-tuan dapatkan buku saya ni. Ni buku nota sebenarnya. Tapi buku nota ni saya susun dekat dalam ni tuan-tuan. Doa-doa yang kita kena panjat dalam tempoh wabak ni. Ada 12 doa yang saya nak sangat-sangat tuan-tuan tolong beramal dengan dia pada setiap pagi, lepas subuh dengan lepas maghrib. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sebab kita ada satu kekuatan kita nama doa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi insya-Allah saya dah susun elok-elok, tuan-tuan baca saja. Baca je doa tu. Tuan-tuan kod tak bawa duit, ada dekat belakang ni ada nombor, tuan-tuan ambil nombor ni, tuan-tuan message sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan tuan-tuan minta nombor akaun. Saya haraplah tuan-tuan ambil lah seorang satu. Jangan ambil saja bayar samalah. Sama ada bayar cash dan bayar online lah kan. Bagi kami balik beringan sikit, berat kereta tu. Yang kedua, ini bukti cinta dekat Nabi SAW. Belilah buku mukjizat Nabi SAW. Cerita tentang Nabi, cerita tentang mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW, yang menambah keimanan para sahabat Nabi SAW. Dan mudah-mudahan dia menambah keimanan kita. Ini buku saya yang terbaru, buku saya yang kelima insya-Allah. Saya ucap terima kasih atas perhatian semua. Kita jumpa lagi di masa ketika. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.